Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan penglibatan strategi Amerika Syarikat dengan ASEAN tetap penting bagi menjamin keamanan, keselamatan dan kemakmuran di rantau ini, dan ini juga membantu pembangunan sosioekonomi ASEAN dan usaha-usaha ke arah pembangunan masyarakat selama ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa berkenan menyertai para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog bagi sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-8 yang diadakan secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman kemarin. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan dalam menangani pandemik COVID-19, ASEAN menghargai komitmen Amerika Syarikat bagi inisiatif berterusan untuk membantu meningkatkan keupayaan perubatan dan kesihatan ASEAN. As we address the COVID-19 pandemic, our close and continued cooperation is now more important than ever. In particular, we appreciate the U.S. commitments to help improve ASEAN's medical and health capacities and encourage further progress in our ongoing initiatives. We hope to work with you to provide affordable and effective COVID-19 vaccines for all ASEAN countries. To advance our recovery efforts, it is important to keep investing in our people to take into account the challenges of the Fourth Industrial Revolution. We therefore welcome the joint statement on human capital development and look forward to initiatives that can develop our people's skill in ICT, digital literacy, and cyber security. In this connection, we encourage the U.S. to continue supporting ASEAN businesses by enhancing their digital skill set so they can better participate in the digital economy. Terdahulu sebelum itu, Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam mengalu-alukan penglibatan Amerika Syarikat dalam meningkatkan dialog dan kerjasama serantau melalui mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN, termasuk peranan aktif Amerika Syarikat dalam inisiatif-inisiatif praktikal ke arah meningkatkan kapasiti negara anggota ASEAN. Pelaburan Amerika Syarikat membolehkan usahawan-usahawan ASEAN untuk meneruskan perniagaan secara dalam talian semasa pandemik ini. Kenyataan bersama yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Lun Si Solit, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN Amerika Syarikat mengambil maklum peranan utama perkongsian strategi ASEAN Amerika Syarikat dalam mencapai keamanan, keselamatan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Sokongan Amerika Syarikat dalam meningkatkan kecekapan bidang perekonomian bagi tenaga kerja ASEAN, transformasi digital dan smart city serta usaha untuk mengurangkan jurang pembangunan di ASEAN. Pada sidang kemuncak komemoratif ASEAN New Zealand, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah melahirkan rasa puas hati dalam meraihkan ulang tahun ke-45 hubungan dialog yang mana kerjasama ASEAN New Zealand secara berterusan membawa banyak manfaat bersama kepada penduduk masing-masing dalam pelbagai bidang. Ke arah itu, Baginda menyarankan ASEAN dan New Zealand untuk fokus dalam meningkatkan taraf kehidupan dan membina rantau yang berdaya tahan. Looking ahead, we must focus our work on improving their livelihoods and building a resilient region. Together, ASEAN and New Zealand can further pursue efforts to enable a swift regional recovery from the COVID-19 pandemic. Among others, we should keep businesses engaged, trade flowing,
and supply chains connected. We look forward to upgrading the ASEAN-Australia-New Zealand FTA to advance economic growth and integration. We should also promote e-commerce between our businesses, given the rapid growth of internet users in the region. This would provide more opportunities and greater market access, particularly for our MSMEs and consumers. Equally vital is the need to ensure that our recovery efforts are environmentally friendly and sustainable. In this regard, we encourage the sharing of best practices and capacity building activities on mitigating climate change and disaster management. Terdahulu Tuan Yang Terutama, pengerusi ASEAN mengalu-alukan sumbangan New Zealand dalam meningkatkan kerjasama melalui dialog-dialog dan rangka kerja serantau yang dipimpin oleh ASEAN. ASEAN dan New Zealand juga mampu mengatasi cabaran-cabaran ketika dunia menghadapi perkembangan kompleks termasuk pandemik COVID-19. The Right Honourable Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand, semasa sidang kemuncak ini mengambil maklum bahawa hubungan ASEAN dan New Zealand berjaya menghasilkan keamanan dan kemakmuran serantau. ASEAN merupakan salah satu rakan kongsi perdagangan dan pelaburan New Zealand serta merupakan hub strategik yang penting menghubungkan New Zealand dengan Asia serta seluruh dunia. Dalam menghadapi cabaran-cabaran yang dibawa oleh pandemik COVID-19, New Zealand menekankan komitmennya bagi mewujudkan akses kepada vaksin secara terbuka dan saksama, memastikan rantahan bekalan sentiasa terbuka dan berdaya tahan mengikut peraturan antarabangsa. Kenyataan bersama disampaikan oleh Tuan Yang Terutama On Ponmoniroth, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Ekonomi dan Keuangan Kerajaan Kemboja selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-New Zealand. Antara lainnya menggalakkan kerjasama lanjut antara ASEAN dan New Zealand untuk mencapai perkembangan dalam ketiga-tiga tonggak ASEAN di bawah 4 tema utama iaitu People, Prosperity, Peace and Planet. Pada akhir persidangan ini, para pemimpin ASEAN dan New Zealand bersama-sama meluluskan Joint ASEAN-New Zealand Leaders Vision Statement on the 45th anniversary of ASEAN-New Zealand Dialogue Relations, a legacy of partnership, a future together. Pada sidang kemuncak ASEAN Australia kedua ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan bahawa Australia terus memainkan peranan penting dalam menjaga keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau, yang mana kerjasama ASEAN Australia telah berkembang maju daripada sebelumnya dalam bidang-bidang yang saling menguntungkan seperti perdagangan dan pendidikan. Ke arah ini, Baginda percaya kerjasama ASEAN Australia akan dapat diperkukuhkan lagi dengan persetujuan untuk mengadakan sidang kemuncak tahunan bermula tahun 2021. Baginda juga bertitah menyatakan bahawa ASEAN menghargai sokongan Australia dalam menangani kesan COVID-19 termasuk memberikan bekalan makanan yang berterusan kepada negara-negara anggota ASEAN semasa merebaknya wabak tersebut. Indeed, the pandemic has made it clear that the best defense against such emergencies is a strong healthcare system. As such, Australia's assistance in promoting safe and innovative healthcare in this region is commendable. We therefore encourage more capacity building initiatives to enable us to build resilient healthcare systems for the future. At the same time, we also look to Australia's experience in safeguarding people's mental health and well-being. This is important,
as we have seen that the pandemic has greatly impacted those most vulnerable in our societies. Aside from this, we must also work together for a swift regional economic recovery. I believe this requires us to strengthen our economic integration, especially to take advantage of the digital economy. Therefore, the upgrading of the ASEAN-Australia-New Zealand FTA is timely, as it will bring better benefit to our businesses and people. Terdahulu sebelum itu, Tuan Yang Terutama Pengerusi ASEAN semasa menyampaikan ucapan pada sidang kemuncak tersebut mengalu-alukan perkongsian berterusan ASEAN-Australia dalam menyokong ASEAN Centrality dan menangani pandemik COVID-19. Sementara itu, The Honourable Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, dalam ucapannya memuji pendekatan ASEAN yang kohesif dan responsif terhadap pandemik COVID-19 dan menekankan ASEAN Centrality sebagai tonggak visi Australia terhadap Indo-Pasifik. Di bawah perkongsian strategik ASEAN-Australia, Australia menggariskan komitmen dalam menyokong penyediaan vaksin COVID-19 yang selamat dan berkesan bagi Asia Tenggara dan Pasifik serta kerjasama dalam bidang kesihatan dan sains. Sehubungan ini, Australia juga menggariskan mengenai sumbangan keuangan kepada ASEAN ke arah mencapai pemulihan ekonomi selaras dengan keutamaan ASEAN. Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-Australia, menyampaikan kenyataan bersama ASEAN mengenai sumbangan Australia terhadap pembentukan komuniti ASEAN. Meskipun dalam keadaan pandemik COVID-19, kerjasama dalam bidang kesihatan di antara ASEAN dan Australia kini meningkat dengan signifikan, termasuk menjamin akses percuma dan saksama kepada vaksin yang selamat, berkesan dan dalam harga berpatutan. ASEAN juga menggalakkan penyelarasan berterusan dalam menangani ancaman tradisional dan bukan tradisional serta meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Pada akhir persidangan ini, para pemimpin ASEAN dan Australia bersama-sama meluluskan Joint Statement of the Second ASEAN-Australia Biennial Summit Strong Partnership for Recovery. Semasa sidang kemuncak ASEAN Plus 3 ke-23, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menggariskan bahawa negara-negara ASEAN Plus 3 perlu bersatu dengan lebih erat lagi ke arah memperkukuhkan kerjasama serantau dalam bidang kesihatan awam bagi menangani cabaran semasa, terutamanya pengendalian penyakit, rawatan dan pencegahan. Oleh itu, titah baginda, ASEAN menghargai sumbangan dan komitmen berharga negara-negara Plus 3 dalam menangani cabaran-cabaran semasa, termasuk sokongan terhadap COVID-19 ASEAN Response Fund. We appreciate the Plus 3 countries' valuable contributions and commitment over the years, including support for the COVID-19 ASEAN Response Fund. Given our region's exposure to infectious diseases, it is important that we strengthen our cooperation in public health, particularly for disease control, treatment, and prevention. Furthermore, to enable a swift and sustainable recovery, emphasis should also be placed towards maintaining economic continuity. This means ensuring the goods and services are readily available, supply chains are open and connected, and businesses are able to continue operating. We must also work on facilitating the necessary and safe movement of our peoples. Therefore, it may be timely for us to consider
establishing arrangements for essential travel among our countries. Such efforts would accelerate and contribute to regional economic recovery and development. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2020, semasa menyampaikan ucapan pembukaan pada permulaan sidang kemuncak menekankan komitmen untuk meningkatkan penyelarasan ASEAN dengan ASEAN Plus 3 supaya bertindak secara efektif bagi menangani pandemik COVID-19 dan kesan-kesannya terhadap kehidupan rakyat dan ekonomi. Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, Presiden Republik Korea selaku negara penyelaras ASEAN Plus 3 dalam kenyataannya menyeru memudahkan bagi perjalanan penting merentas sempadan tanpa menjejaskan usaha-usaha pengawalan jangkitan penyakit. Tambahan lagi, kerjasama dalam bidang kesihatan awam hendaklah diteruskan bagi menghasilkan bekalan rawatan yang saksama serta mekanisme yang jelas untuk bersedia menangani penularan baharu. Dari segi ekonomi, Republik Korea menggesa negara-negara ASEAN Plus 3 hendaklah bersedia lebih awal bagi menghadapi era pasca COVID-19 dengan memperkukuhkan langkah-langkah ke arah ekonomi yang berdaya tahan dan inklusif. Ini diikuti oleh Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China, yang menyatakan bahawa China percaya usaha sama dalam mengekalkan rantaian bekalan dan industri menunjukkan kedayatahanan dan kesepaduan ASEAN Plus 3. Sehubungan ini, China menekankan bahawa kerjasama inklusif boleh menyumbang kepada keamanan, pembangunan dan kemakmuran di rantau ini. Tuan Yang Terutama Yoshihide Suga, Perdana Menteri Jepun, menekankan kerjasama di antara negara-negara ASEAN Plus 3 khususnya dalam bidang keuangan dan keselamatan makanan untuk memajukan pembangunan mampan. Jepun juga menggalakkan usaha-usaha ke arah pemulihan ekonomi melalui rantaian bekalan yang berdaya tahan di kalangan industri. Dalam menangani pandemik COVID-19, Jepun percaya bahawa pelindungan kesihatan sejagat adalah mustahak dan bersedia untuk bekerjasama dengan negara-negara di rantau ini untuk mencapainya. Pada sidang kemuncak Asia Timur ke-15 malam tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyatakan bahawa sambutan ulang tahun ke-15 sidang kemuncak Asia Timur EAS merupakan satu peluang kepada negara-negara peserta untuk mengesahkan semula komitmen terhadap EAS. Sehubungan itu, Baginda menekankan komitmen negara Brunei Darussalam terhadap prinsip-prinsip keamanan, kestabilan dan kemakmuran dan menggalakkan penggunaan platform EAS untuk tindakan positif dan manfaat bersama. As the EAS comprises over half the world's population and global GDP, there is great potential for us to push for a wide-scale recovery. We should therefore work closely to ensure equitable access to safe and affordable COVID-19 vaccines and treatments. This is the only way our people can move on from the pandemic. This crisis has also intensified the digital era and our dependence on technology for essential services such as education, communication, and commerce. While it has many positive aspects, we have also seen a rise in online challenges such as cybercrimes and the use of social media platforms to promote violent extremism and disinformation. We therefore encourage greater cooperation and capacity-building initiatives that can help build our people's resilience in the digital domain.
This will enable us to better protect and care for our people by ensuring they can safely operate online. Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2020, semasa menyampaikan ucapan pada sidang kemuncak tersebut menyatakan bahawa EAS harus menegakkan undang-undang antarabangsa dan melaksanakan pendekatan bersandarkan peraturan terhadap isu-isu antarabangsa bagi mengekalkan keselamatan dan pembangunan di rantau ini. Keamanan dan kestabilan adalah perlu untuk bertindak balas terhadap cabaran-cabaran baharu akibat penularan COVID-19. Oleh demikian, kerjasama aktif dan perbincangan adalah penting bagi memajukan EAS untuk pulih daripada impak COVID-19. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Presiden World Bank Group juga mengongsikan mengenai usaha-usaha global dalam menangani pandemik COVID-19 dan menggalakkan pemulihan secara menyeluruh. Setiausaha Agung ASEAN juga melaporkan perkembangan kerjasama EAS dengan EAS adalah disarankan untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi serantau bagi menangani impak pandemik COVID-19 serta mengetengahkan isu-isu kesihatan global. Dalam sidang kemuncak ini, para pemimpin Asia Timur bersetuju untuk mengadakan dialog dan perkongsian yang mempunyai manfaat bersama ke arah memastikan akses kepada vaksin dan bekalan untuk menangani COVID-19, mengukuhkan kedayatahanan serta kestabilan kesihatan serantau dan juga mengembangkan lagi projek-projek integrasi bagi membantu pemulihan ekonomi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Daw Aung San Suu Kyi, Konsulen Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Kesatuan Myanmar berikutan dengan kemenangan Parti National League for Democracy dalam pilihan raya umum Myanmar baru-baru ini. Tiga orang penuntut dari Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersama 5 orang guru pengawas Kelmarin membuat lawatan pada hari ketiga Maulid Fest yang berlangsung di Airport Mall Brakas. Antara menyertai lawatan Cucunda ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Hafiz bin Pengiran Anak Khairul Khalil. Para penuntut juga berpeluang menyertai aktiviti Mari Bercerita yang diadakan di dalam khemah Badwin yang mana menceritakan mengenai kepribadian baginda Rasulullah SAW, sirah kehidupan baginda dan kisah-kisah para sahabat bersama baginda. Rombongan juga menyertai bengkel seni tulisan khan. Macam mana keadaan Hani ya? Jadi tapi fungsinya tetap sama. Okey. Kalau kata dia main guna Auda teruslah mengamalkan penjarakan sosial di samping menggunakan aplikasi Bru Health dan kod QR bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, Berita Pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.